Dan saya nak kut beberapa pengajaran daripada ayat-ayat yang dibaca oleh Tuan Imam sebentar tadi, bermula ayat 61 Al-Furqan sampailah habis tadi. Tuan Imam baca tamat pada ayat 72. Allah berfirman, Tabarakalladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Di antara ayat yang begitu mudah sekali untuk kita berkenalan, mengenali zat yang maha zat, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebut pada ayat 61 Al-Furqan tentang tiga makhluk dia yang kita boleh lihat setiap hari, yang kalaulah kita tengok tapi masih buta, tak nampak Allah, maka kita tambah buta perut. Tiga benda ni duk tengok hari-hari, takkan tak nampak lagi Allah. Allah sebut yang pertama, Tabarakalladzi ja'ala fis samai buruja. Pertama Allah sebut di langit tu, Allah sebut as-sama, langit. Di langit tu ada tiga makhluk. Tengok tuan-tuan muslimat, tolong tengok dengan mata hati. Jangan tengok dengan mata aja. Hati tak melihat, tak mau. Allah kata pertama, di langit tu aku buat buruj, gugusan bintang-bintang. Malam-malam kan boleh tengok bintang. Keluar rumah panas badan, baca WhatsApp naik pening kan. Kita baca WhatsApp yang naik berasap handphone naik pening kepala. Yang kata politik di Malaysia, lagu tu inilah senario politik Malaysia. Tak puas hati sana, tak puas macam-macam lah. Baca sampai naik pening. Kawan ni kata lagu ni, kawan ni lagu ni. Kita pun hangat badan dalam rumah, keluar rumah baju tak pakai, sambil duk balai rokok, tengok bintang. Meluk tarik rokok, tengok bintang. Allah cantiknya. Cuba tuan-tuan tunjuk seketul bintang yang pernah jatuh ke bumi. Taik bintang adalah meteor kan. Taik bintang dia jatuh, tak bila bintang tu makan nasi, kita pun tak tahu ada najis dia. Orang Melayu panggil taik bintang aja. Tu nampaklah merah jatuh, tapi bintang seketui pun lagi tak jatuh. Dia akan jatuh dah, jatuh. Wa idzan nujumun kadarat, apabila bintang-bintang berguguran. Tengok cantik, ya Allah, ya Tuhan. Saya baca baru di website jumlah bintang di langit. Jumlah bintang di langit 20 kali 5, 27 dia kurang begitu, kali 7 atau kali 5, kemudian kosong di belakang dia tu
27 kali. Bagi roh sendiri. Tu takat yang kita baca. Jumlah bintang di langit al-an at present sekarang. Kosong tu 27 kali. Kan kita belajar matematik kan, 3, Tuhan hampa nak baca lagu mana? Jawab dia bilion laksa Kuala Kedah. Tu tak tahu nak baca. Tak tahu nak sebut punya banyaknya bintang. Siapa buat bintang tu? Allah. Gagah ada Allah, maha gagah. 1. 2, Allah Ta'ala sebut waja'ala fiha siraja, dan kami jadikan di langit itu siraj, pelita, matahari yang menyala. Tuan-tuan muslimat, entah berapa ribu tahun usia matahari, kita pun tak pernah tanya. Tak pernah. Di sekolah tuan-tuan tanya cikgu, cikgu berapa ribu tahun umur matahari? Cikgu pengsan letak jawatan. Dia tak ada jawapan. Tak boleh nak jawab. Umur orang tahulah dekat 100 kan. Lepas tu ada cita-cita lagi nak jadi Perdana Menteri ke apa begitulah. Adalah. Hak tu adalah. Moga panjang usia lah dalam keberkatan. Adalah kita tahulah usia. Tapi matahari tak pernah lagi. Exact punya jawapan kata berapa umur dia, wallahu a'lam. Yang tu tak penting. Yang penting apa? Tiap-tiap hari tengok matahari, tak nampak Allah ni. Allahu Akbar. Tiap-tiap hari tengok takwim, bila nak tenggelam matahari. Bulan 4 puasa 23 April kalau tak silap, Khamis 1 Ramadan. Waktu tu sebelum tu dia akan bagi takwim kan, ujung Syaban tu dia akan buat di masjid takwim Ramadan. Memang kita akan sambar awal punya, sebab nak tengok time terdarah bila. Dia kira dia kira makannya. Subuh tu ke tepi tu, ujung tu maghrib bila matahari nak jatuh, dia kira nak remat makan. Jadi puasa setahun sekali lagu tu lah. Tepat tuan-tuan, tak pernah lagi tersilap. Precise, tepat sungguh. 7:01 tenggelam matahari. Subhanallah. Tiap-tiap hari tengok matahari siraj sebagai pelita yang menerangi. Dan saya sebut tadi, kita tengok biarlah dengan pandangan mata hati. Kita tengok, biarlah kita tengok di sebaliknya, bukan sekadar memandang, tetapi melihat. Apabila kita kait dengan matahari, di sana adanya ayat-ayat cerita tentang matahari yang mengalahkan musuh-musuh Allah. Kena pandang ke situ, tengok matahari, teringat 2-3 ayat dalam Al-Baqarah pada juzuk 3. Kisah alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Kisah Nabi Ibrahim berentak dengan Namrud. Hajah, hujah. Kisah Nabi Ibrahim berhujah dengan Namrud. Jangan fitnah. Hujah lawan hujah. Dia raya ke apa ke, jangan fitnah. Bawa hujah, tu Islam. Orang nak sokong tak sokong tu hak rakyat. Tetapi kita jangan mengamalkan politik fitnah, politik adu domba,
politik benci membenci itu bukan Islam. Ngerti leh. Jangan menyesal nanti. Nak menang di dunia, menanggung seksa di alam barzakh kerana fitnah orang. Jangan. Banyak mana ilham yang kamu nak dapat, nak banding dengan lamaqatullahi akbar. Kebencian Allah terlalu besar. Jangan cari pasal. Ibrahim alaihi salam berhujah dengan Namrud. Jahat-jahat Namrud pun dia berhujah. Berhubung dengan Allah, berhubung dengan sifat Allah. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ibrahim alaihi salam menyebut Tuhan aku, Tuhan kita ialah Allah, dan antara kerja dia yuhyi wa yumit, dia menghidup, dia mematikan makhluk. Kita berada dalam Masjid Permatang Janggus ni sebab masih belum sampai waktu. Dah sampai waktu, kerah jalan lah pergi belah tu. Kerah lah jalan raya, usung dia orang, duduklah tantu sorang-sorang. Ni duk ada ni termasuk saya sebab waktu belum sampai. Allah menghidupkan kita sampai masa mati, nak lari ke mana? Oh, Namrud kata ana uhyi wa umit, aku pun boleh. Lalu dia memerintahkan 2 banduan dikeluarkan dari penjara diri depan dia. Maka banduan pertama dia bunuh. Banduan kedua dia suruh balik. Nah, dia kata dekat Ibrahim, seri satu sama dengan Tuhan hang. Setakat menghidup memati, hang nampak tak tadi? Aku bunuh Muhammad tu mati. Aku suruh dia balik, seorang ni balik tak jadi kena pancung. Kenduri tu dia seminggu kenduri dalam penjara, hidup lagi. Apa beza aku dengan Tuhan kau? Kata Ibrahim. Maaf, kata Namrud. Tuan-tuan muslimat, Allah Ta'ala sebut dalam suratul Anbiya, walaqad atayna Ibrahim rusydah, demi sesungguhnya kami telah kurniakan kepada Ibrahim rusydan, kecerdikan. Nabi-nabi, rasul-rasul ni semua ada sifat cerdik. Maka Nabi Ibrahim cerdik, cepat dia berhujah. Qala innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Kalau benar engkau Tuhan, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya Allah Tuhanku menerbitkan matahari daripada timur dan menenggelamkannya di barat. Wahai Namrud, sekarang engkau naikkan matahari daripada barat. Pergi. Melopong fabuhitan ladzi kafar, melopong si kafir. Ayat berapa? 258 Al-Baqarah. Melopong kafir, Namrud melopong. Nabi Ibrahim guna apa? Guna hujah matahari. Maka tuan-tuan muslimat, bila tengok matahari, ingat ayat tu 258 Al-Baqarah juzuk 3. Nabi Ibrahim menggunakan hujah matahari untuk melumpuhkan keangkuhan Namrud. Datuk saya kata tadi, pandang dengan mata hati. Jangan duk tengok macam biasa aja, timur barat, tengok biasa, tak mau. Tengok dengan pandangan mata hati. Termasuk hujung ayat 61 Al-Furqan, wa qamaran munira, dan bulan yang mengambang. Tuan-tuan muslimat, bila tengok bulan mengambang,
tolong buka hadis Al-Bukhari, tolong tengok kisah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kaitan Rasulullah dengan bulan yang mengambang. Itu yang pernah kita sebut ketika ulama membahaskan tentang kehaibatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan rasul-rasul yang lain. Ulama bahas antaranya ketika dibicarakan tentang Nabi Musa alaihi salam, ketika Allah memerintahkan Nabi Musa, fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr, kami wahyukan kepada Musa, wahai Musa, pukullah tongkat itu ke laut, lalu laut terbelah. Tuan, kita kadang terbayang di rumah, macam manalah laut terbelah, ya Allah. Kita kata untungnya Bani Israel, mereka tengok laut terkuat dengan izin Allah, belah kafaudil azim, kata Allah, dan di kiri kanan belahan itu Allah tahan laut. Allah kata kafaudil azim, yang Allah tahan tu laksana gunung ganang yang tinggi. Lari sampai dia tengok air laut yang Allah tahan tu, Allah kata macam gunung yang tinggi. Tuan-tuan, kadang saya terbayang, macam mana ya Allah ya Tuhan, kita mandi laut dia tu pun lemah. Kan berenang tak hati, main musim monsun dia tarik sikit, habis kuat isap pergi dalam tu. Wal'ayazabillah. Kita nak bayang laut tu terbelah, lepas tu Allah kata aku tahan kiri kanan. Astaghfirullah, betapa untungnya Bani Israel. Tetapi la'annahum, kami laknat Bani Israel. Allahu Akbar. Hebat Nabi Musa, hebat. Belah laut. Rasulullah kait dengan bulan, Rasulullah belah bulan. Tuan, belah bulan tunjuk dengan jari ya. Nabi Musa pukul ke laut, Rasulullah tunjuk dengan jari ya. Baca dalam Al-Bukhari peristiwa di Jabal Abi Qubais, di hadapan Masjidil Haram itu, di atas istana lah ni, istana Raja Saudi. Peristiwa itu berlaku, bulan mengambang penuh, dan Allah belah bulan. Iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar, telah hampir kiamat dan telah terbelah bulan, dalam keadaan kata Allah tanda kiamat yang sah. Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar, ayat pertama juzuk 27 surah 54 surah Al-Qamar. Allah kata bulan terbelah dua dan tanda kiamat sudah dekat. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan Nabi tunjuk dengan jari bulan terbelah. Nabi Musa hentak dengan tongkat, Rasulullah tak tunjuk. Hebat Rasulullah. Di dalam buku yang berjudul Benar Tapi Pelik. Pelik tapi benar, terbalik. Pelik tapi benar, karangan Dr. Haji Zahazan, ulama Malaysia kita. Dalam tu bab pertama sekali cerita apa? Cerita bak, biawak bak badui ke apa ke yang dia cabar Nabi. Mula-mula dia maki Nabi, dia hamun Nabi. Nabi tenang, Nabi relax. Lepas tu
si Mamat ni yang bawa bob dalam jubah dia, dia keluarkan bob dia, biawak padang pasir ni, dia kata dekat Nabi, wahai Muhammad, wahai Muhammad, aku akan beriman kepadamu jika sekiranya bab ini beriman. Sudah. Itu bab nombor 1, kisah bab dengan Rasulullah. Dia kata kalau bab aku ni beriman, aku beriman. Tuan-tuan muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila si Mamat Badui ni dia bawa keluar bab dia daripada jubah dia, biawak padang pasir lah, dia tak besar mana, tapi khasiat dia tinggi. Saya pernah sembang dengan arwah Ustaz Yusuf Awang, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sembang dengan arwah Yusuf Awang. Ustaz Yusuf Awang kata, Ustaz, biawak nama bab ni, biawak padang pasir ni, dia kata kita sembelih dia, kita biar dia 10 jam 12 jam dia boleh berlari, dah kena sembelih, punya power. Tu yang kita pergi haji umrah, anak murid salam kita sedekah sikit duit, lepas tu dia bisik kat telinga, Ustaz, tolong cari Zat, apa dia dia malu nak cakap dong, apa bom. Aku kata aku petugas, tak ada kerja nak pergi cari bom. Kita jaga jemaah haji Medik Penin, mana ada masa tuan nak pergi berjalan-jalan, ampun maaf, kuliah daripada pagi sampai ke malam, lepas subuh kuliah pukul 9 kuliah duha, penuh lobi hotel, tambah seminggu lagi nak wukuf, kuliah tu dia sehari 2-3 kali peringat tu, apa nak buat di Arafah, apa nak buat di Muzdalifah, di Mina. Dia pergi suruh kita cari minyak bau, banyak kerja tu. Saya kata minyak tak dapat aku tahu. Tuan-tuan, dia punya power. Arwah Ustaz Yusuf Awang kata 12 jam dia boleh berlari lagi, Ustaz, dah kena sembelih dah. Tu yang kutu cari tu. Jangan main-main, dia punya power. Subhanallah. Bentuk minyak tu kan memang kutu cari punya. 2 titik ya dalam ayat dia kata, telan-telan hilang semua, tak jumpa lah. Mampus tuan-tuan muslimah. Badui ni dia keluar bab, dia nak kata Rasulullah hebat tak hebat. Sebab Badui tu kata, kalau bab ni beriman, aku beriman lah. Sikit punya cerita tuan-tuan. Lalu Rasulullah tanya, bercakap Nabi dengan bab itu. Kata Dr. Zahazan, ulama Malaysia kita, Dr. Zahazan orang Melaka, dalam buku itu pelik tapi benar. Dr. Zahazan kata bab ini bercakap dengan Rasulullah dengan bahasa Arab. Itu memang ulama sebut. Nabi Sulaiman dia bercakap dengan binatang dengan bahasa binatang. Rasulullah bercakap dengan binatang dengan bahasa Arab. Itu dia tuan-tuan. Tuan baca hadis kan, seekor unta kan datang mengadu dekat Nabi. Unta tu mengadu dekat Nabi. Dia kata tuan dia tak bagi dia makan. Tuan dia buat dia lebih kurang satu makanan dia. So dia makan tu tak berapa banyak. Nyembang dengan Nabi. Yang tuan dia makan kenyang seropok lagi, nyembang dengan Nabi, dah habis nasi roti canai pula. Yang aku ni rumput kering nak mampus, lepas tu dia kerah aku kerja punya teruk, makan tak cukup. Kan unta tu mengadu kat Nabi. Ulama kata unta tu cakap Arab. Tuan-tuan bayang, unta cakap Arab dengan Nabi. Nabi Sulaiman bahasa binatang, Nabi berinteraksi dengan unta tu bahasa Arab.
Nabi berinteraksi dengan Dhab tu bahasa Arab. Bayang Dhab cakap Arab. Kita dua patah ya, ana entah. Ana masyghul, ana syafi'i, wallahi khalas, cabut. Ana entah tu pun terbalik. Ana pergi mana? Ana pergi mana-mana aku tahu nak pergi mana. Entah pergi mana, terbalik cakap. Dua patah tu Dhab reti bahasa Arab. Cakap dengan Nabi tu mukjizat Nabi. Cakap dalam bahasa Arab, Nabi menyembang dengan Dhab tu dalam bahasa Arab. Akhirnya Dhab tu mengaku Allah Tuhan, Nabi Muhammad tu Rasul. Si Muhammad itu masuk Islam. Tuan-tuan boleh bayang tak cabaran Nabi? Tuan boleh bayang tak penatnya Nabi? Nak masuk Islam kena tunggu Dhab beriman sikit punya kerja. Kalau kita karate awal dah Muhammad tu. Amai sini nak tengok beriman tak beriman. Awal lagi kena karate. Tapi Rasulullah tu dia manusia punya lemah lembut. Tak apa. Kita sembah dengan Dhab. Melopong si badui tu. Dhab cakap Arab. Nak sangat. Ini Rasulullah. So tengok bulan. Ingat Nabi tunjuk. Bulan yang munir, yang bercahaya. Subhanallah. Di mana cahaya itu yang kita tengok itu adalah cahaya matahari yang dibalikkan kepada bumi. Itu yang kita tengok dia bercahaya. Wahai matahari tembak dia. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 62 surah itu. Wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah liman arada an yadhakkara aw arada syukur. Tengok dua ayat. Saya kata cukup dah malam. Saya ada program di Kota Sarawak semua. So dua ni ayat 62 ni Al-Furqan. Allah suruh kita fikir lagi. Allah kata dialah Tuhan. Ja'alal laila wan nahara khilfah, yang menjadikan malam dan siang itu khilfah. Khilfah makna silih berganti. Kita pun tengok kan, ni dah malam, besok insya-Allah siang. Siang malam, silih berganti. Apa tujuan? Allah sebut dalam ayat 62. Apa tujuan aku buat malam dan siang? Ini saya kata tadi, tengok dengan mata hati. Jangan tengok matahari tenggelam malam, ataukah matahari terbit siang. Tak mau macam tu. Tapi tengok Allah kata, aku buat siang dan malam itu silih berganti dengan dua tujuan. Pertama, liman arada ayyadzakkar, bagi sesiapa yang mahu mengingati aku, nampak aku, keagungan aku. Tu matahari yang jalan tu, ya Allah, ya Tuhan, mustaqar di atas orbit dia. Astaghfirullah. Berapa dah umur kita dok tengok, ya Allah, tiap-tiap hari. Subhanallah. Liman arada ayyadzakkar, untuk mereka yang boleh berfikir, mendapat tazkirah bahawa aku maha agung, akulah Allah yang buat semua ni. Dan tujuan kedua ialah syukur, supaya kamu bersyukur. Datang siang kita bersyukur. Apa dia? Fadlan minallah, cari kurniaan Allah. Kita bekerja, cari rezeki, cari makan, nelayan, cara nelayan, pejabat, cara pejabat. Syukur kerana adanya siang. Allah, lepas tu Allah bagi pula malam. Allah pernah tanya, Allah sebut, kalaulah aku buat
ja'alan nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Dalam suratul Qasas, ayat apa saya tak ingat, tengah-tengah surah Allah Ta'ala sebut, apa jadi kalaulah aku ja'alan nahar sarmadan ila yaumil qiyamah. Apa jadi wahai manusia kalau aku buat siang tu sampai kiamat. Dalam suratul Qasas, cek ayat 70 lebih ke 60 lebih gitulah, ke 50 lebih gitu. Cek dalam suratul Qasas, Allah kata, cuba kamu fikir apa jadi kalau aku buat siang sampai kiamat. Entah boleh hidup, entah boleh hidup, semak perut hangat letih kita. Malam tak ada, siang matahari oi tuan-tuan, semak hidup. 24 jam sampai kiamat, lori tanah, lori pasir, nak tidur tak boleh, ke hulu ke hilir, letih kita. Atau kata Allah, ja'alal laila, aku buat malam sarmadan ila yaumil qiyamah, aku buat malam sampai kiamat. Macam tuan-tuan, kulit putih jadi gelap, gelap sampai kiamat. Kulit putih tu jadi gelap, asal gelap. Tuan boleh bayang tak? Malam tu aku buat sampai kiamat, kata Allah. Allah boleh buat? Boleh. In ja'ala, aku boleh buat kalau aku nak buat. Aku buat siang sampai kiamat, aku buat malam sampai kiamat. Tuan-tuan boleh bayang tak? Banyak mana torchlight nak guna, banyak mana kilang bateri dalam rancangan Malaysia ke-17 nak bina kilang bateri. Banyak mana bajet nak keluar. Sebab kita terpaksa suluh menyuluh, gelap. Bateri kereta 3 hari hangus, bateri motor awal ini hangus. Tak letihkah hidup macam tu? Siang sampai kiamat, malam sampai kiamat, gelap macam ni sampai kiamat. Kita nak hidup macam mana? Balik mengaji, bulan ngambak, balik mengaji, tengok celah pokok, tengok pengundi hantu. Ingat hantu raya, apa pengundi hantu? Di atas pokok. Tuan-tuan, muslimin muslimat, Allah buat, dia sebut ayat 62 Al-Furqan, aku buat siang malam silih berganti, ujungnya syukur, supaya kamu bersyukur. Aku minta kamu bersyukur. Letih kamu kerja belah siang, malam kamu rehat. Tak boleh rehat juga kempen. Tak boleh rehat juga Piala Dunia 21 November, World Cup nak main. Kena tengok juga ustaz. Pilihan raya juga, takbir juga. Bola mau tengok dia. Puak tu dia pakai hadis sahih membenarkan hujah dia. Tak apalah, sekali-sekali kita layan. Bayang tengok, macam mana nak hidup? Malam aja, siang tak ada. Astaghfirullah. Saya pergi kuliah Langkawi malam naik feri gelap je. Astaghfirullah. Mati tuan-tuan. Lalu Allah kata, aku buat siang malam supaya kamu bersyukur. Kamu boleh berehat, letih hilang, dapat tidur, bangun pukul 5, mandi, solat tahajud, berapa mampu buat, pergi ke subuh berjemaah, lepas tu get ready, sebelum subuh kena breakfast dulu, roti canai sarang burung special punya, daging tabur atas, telur 2 biji special punya daging atas, teh tarik 2, downhill 3. Ampun bau kerja. Syukur atas segala nikmat yang dikurniakan Allah kepada kita. Tuan-tuan muslimin muslimat, itulah 2 ayat yang saya quote. Nak lepas lagi jauh ke depan,
memang panjanglah. Sifat-sifat wa ibadur rahman, sifat hamba Allah yang Allah sayang, itu yang dibaca tadi, panjanglah cerita. Ala kulli hal, Al-Quran sentiasa menerangi jiwa kita. Al-Quran sentiasa menyuluh jiwa-jiwa yang kosong. Al-Quran sentiasa memaut hati-hati kita untuk menjadi insan yang menyadar bahawa kita tidak keseorangan. Di sana zat yang maha zat, Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sifat kasih sayang Ar-Rahman Ar-Rahim. Diciptanya matahari, didatangkannya bulan yang mengambang, didatangkannya malam dan siang, supaya kita sentiasa menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Penutup ayat 40 Suratul Naml, Allah berfirman, ucapan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata, barang siapa yang bersyukur, maka bersyukur itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya Tuhanku Allah maha terkaya dan maha mulia Dia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu